Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam ini kita sama-sama berkumpul di Baitin min Buyutillah, salah sebuah daripada rumah-rumah Allah di masjid, untuk sama-sama selepas kita menunaikan solat fardu maghrib dan isyak tadi, sama-sama kita memahami satu tajuk perbincangan yang sangat penting, iaitu yang ada kaitan dengan keselamatan kita dunia dan akhirat, iaitu berkaitan tentang akidah, keimanan ataupun keyakinan. Secara khusus adalah akidah ahli sunnati wal jamaah. Pertama, saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada pihak Universiti Melaka. Saya difahamkan baru saja tukar nama dalam tahun ini juga, daripada QUIM, College Universiti Islam Melaka, daripada pihak pengurusan, daripada majlis pelajar yang sudi menjemput saya pada malam ini untuk menyampaikan tajuk yang penting dan bahkan kalau tidak difahami dengan baik boleh menjadi punca kekeliruan, boleh menjadi punca perbalahan, dan bahkan boleh menjadi punca ekstremisme di dalam beragama. Baik, jadi tempoh yang saya lihat diberikan kepada saya untuk membentangkan tajuk ini adalah sekitar 1 jam 20 minit, kalau tak silap saya begitu. Jadi saya mungkin tidak akan bentangkan setiap satu daripada slide ini, kerana slide ini dalam ratusan juga. Saya akan skip mengikut keperluan. Cuma dalam bentuk PDF, saya prepare tadi dalam bentuk slide presentation, tapi dalam PDF ni saya mungkin terpaksa scroll satu persatu, cuma saya hurai atau tidak saja. Baik, yang pertama, isi pembentangan insya-Allah 3 bahagian. Pertama, yang paling penting adalah definisi. Apa saja kita bincangkan pun, dia kena bermula dengan takrif, definisi supaya jelas, dan skop ahli sunnati wal jamaah. Soalan yang kedua adalah, siapakah ahli sunnah wal jamaah yang menjadi penyambung akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak apa, ke sana tak apa, sebab dia punya bunyi agak kuat. Bagi dekat kawan-kawan kita tak apa. Saya kalau kena kipas pun masih panas juga, sebab tajuknya agak panas. Jadi bunyi dia tak ganggu. Ke sana tak apa. Baik. Yang ketiga adalah beberapa prinsip ahli sunnati wal jamaah yang perlu dipelihara dan dijaga oleh setiap orang Islam. Yang pertama adalah takrif dahulu. Perkataan ahli sunnati wal jamaah ini terdiri dari 3 komponen. Pertama ahlun, kedua as-sunnah, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Ahlun ada pelbagai makna, boleh berarti keluarga, boleh berarti penduduk, misalnya ahlul jannah, penduduk syurga. Boleh juga ahlun dengan arti makna pengikut. Ini konteks yang kita sebutkan di sini. Ahlus sunnah berarti pengikut sunnah. Jadi sekarang kita selalu dengar slogan sunnah. Kita berpegang dengan sunnah, kita belajar dengan ustaz sunnah, bahkan ada yang kata perkampungan sunnah. Sunnah itu apa?
Sunnah dari segi bahasa adalah at-tariqah, jalan. Jadi kalau jalan boleh jadi baik, boleh jadi tidak baik. Tetapi kalau dari segi istilah, sunnah ini hanya khusus kepada jalan yang baik sahaja. Ya. As-sunnatu lughatan at-tariqah. Sunnah dari segi bahasa jalan, walau ghairu mardiyatin, walaupun jalan yang tak bagus. Tetapi kalau dari segi syarak, wa syar'an ismun li tariqatil mardiyatil maslukati fid din, adalah satu nama bagi jalan yang diredai. Maknanya kalau dari segi syarak, dia dah sempitkan sunnah pada yang bagus sahaja. Yang dijalani dalam agama, dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selain daripada baginda yang menjadi tokoh dalam agama, seumpama dijalani oleh para sahabat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, hendaklah kamu itu ikut sunnah saya, wa sunnatil khulafa'i rasyidina min ba'di, hendak juga ikut sunnah khulafa' ar-rasyidin. Jadi ringkasnya apa? Sunnah dari segi bahasa jalan, baik atau tak baik, namanya sunnah. Sunnah dari segi syarak, jalan yang baik sahaja. Yang tak baik tidak dinamakan sunnah dari segi syarak. Baik. Sunnah ini merangkumi keyakinan, amalan dan juga kebersihan hati. Ilmunya ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dalam bahasa hadis disebut iman, Islam dan juga ihsan. Ini 3 tonggak agama kita. Fokus kepada sunnah yang kita nak ikut, nombor 1 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Yang kedua sunnah salafus soleh. Siapa dia salafus soleh? Salaf berarti dahulu, soleh berarti baik. Salafus soleh merujuk kepada generasi awal umat Islam yang baik-baik, sahabat Nabi, tabi'in, murid pada sahabat Nabi, dan yang mengaji dengan murid sahabat Nabi, tabi'in. Yang ketiga, kita nak ikut sunnah para ulama. Kalaupun ulama itu daripada generasi yang kemudian, bukan salafus soleh, masih kita nak ikut kepada ulama. Kenapa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Kerana ulama adalah pewaris ilmu kepada para nabi. Baik. Okay, yang ini sunnah Nabi SAW, kita ambil faham ya. Ringkasnya apa sunnah Nabi? Jalan Nabi, cara Nabi, ajaran Nabi. Itu secara ringkas. Secara terperinci merangkumi perbuatan Nabi. Dalam bahasa Arab dia panggil sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Merangkumi pertuturan Nabi. Bahasa Arab sebut sunnah qauliyah, percakapan. Bahkan merangkumi pengiktirafan Nabi SAW terhadap perbuatan orang lain. Orang lain buat atau orang lain yang cakap tapi Nabi puji. Atau Nabi diam, sudah memadai menunjukkan perbuatan itu tidak haram. Namanya sunnah takririyah. Jadi ada kekeliruan zaman kita. Sebahagian orang menyangka sunnah itu hanya perbuatan Nabi. Jadi keluarlah ayat, ni mana boleh buat, Nabi tak buat. Nabi tak buat mungkin, tapi Quran ada. Quran juga adalah dalil. Nabi cakap, Nabi suruh atau Nabi iktiraf. Jadi agama ini tidak sempit hanya pada perbuatan Nabi SAW sahaja. Bahkan meliputi semua sumber hukum syarak. Kalau siapa yang belajar ilmu namanya usul fiqh, asas kepada ilmu fiqh itu ada tidak kurang daripada 12 atau 13 sumber yang dirujuk oleh para ulama untuk mengenal pasti hukum. Baik. Okey, ini saya ringkaskan. Cuma nak pergi kepada ini ya. Ada satu pemikiran yang sebenarnya pelik tapi mendapat sambutan lately, iaitu kecenderungan untuk mempertikaikan ulama. Bahkan ada web ataupun Facebook page, dia tajuk dia tak silap saya lebih kurang bohong apa hari ini Tok Guru. Jadi dia bagi satu persepsi Tok Guru dia kerjanya berbohong. Semalam berbohong, hari ini nak bohong apa pula, besok nak bohong apa lagi. Kenapa? Kerana mereka memandang ulama ni tak maksum. Slogannya apa? Kita berpegang pada Quran dan Sunnah. Ulama pun mereka tidak maksum. Kenapa orang ramai terpikat? Kerana kalam ini asalnya memang betul. Betul kita kena pegang Quran dan Sunnah, dan betul ulama tidak maksum. Tapi kalau dia bercakap begitu, soalan pertama yang kita nak tanya, yang kamu kata kita tak perlu ikut ulama kerana ulama tak maksum, ikut Quran dan Sunnah. Selama ni ulama berfatwa ikut apa?
Taurat atau Injil atau kitab Hindu. Tidakkah selama ini ulama berfatwa tulis kitab merujuk pada Quran dan Sunnah? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia kata ulama tidak maksum, soalan kita, adakah kita ikut ulama kerana maksum? Kalau alasannya maksum, seolah-olah sahabat Nabi pun kita tak boleh ikut. Kenapa? Kerana yang maksum hanya Nabi. Sahabat Nabi tidak maksum. Cuma hakikatnya kalau kita tidak ikut sahabat Nabi, mana sanad ilmu kita kepada Nabi terputus. Yang ambil ilmu daripada Nabi adalah sahabat, bukan kita. Demikian kalau kita tidak ikut ulama, bermakna sanad kita pada Nabi SAW juga terputus, kerana yang ambil ilmu daripada sahabat menyampaikan kepada seterusnya itu adalah ulama. Baik. Cuba lihat hadis ini yang saya terus pergi kepada makna bahawa Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara Allah sentap daripada hamba-hambanya, akan tetapi Allah Ta'ala menggenggam mencabut ilmu dengan cara mematikan ulama. Maknanya kalau orang yang boleh berfikir, dia dah boleh nampak betapa pentingnya ikut ulama, sehingga kalau ulama mati, ilmu tercabut. Padahal Quran dan hadis masih ada. Sepatutnya Quran dan hadis terangkat, barulah ilmu terangkat. Tidak. Kerana memahami Quran dan hadis, pintunya adalah ulama. Bila pintu ini tertutup satu persatu, maka kefahaman menjadi berkurangan. Baik. Makna al-jamaah. Sebab ada ahli sunnah al-jamaah. Al-jamaah dari segi bahasa, bilangan setiap sesuatu dan banyaknya sesuatu. Adadu kulli syai'in wa kasratuhu. Bilangan sesuatu dan banyaknya sesuatu dipanggil jamaah. Tapi dalam konotasi ahli sunnah wal jamaah ini, membawa makna menjaga kesatuan, kebersamaan, kerukunan. Lawan kepada kata al-furqah. Al-furqah ni berpecah belah, bercerai-berai. Jadi jamaah ni lawan dia, iaitu bersatu padu, harmoni. Ya? Walaupun ada perbezaan pandangan, tetapi tidak sampai kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, fasik menfasikkan, tidak. Sebagaimana kita tahu dalam bab fiqh, ada 4 mazhab yang utama, ada berbeza di situ dan di sini. Bab sembahyang ada beza, bab wudu ada beza, tapi tidaklah sampai Hanafi mengkafirkan Syafi'i, Syafi'i membid'ahkan Maliki dan sebagainya, tidak berlaku. Ya, berlapang dada dengan perbezaan pandangan. Ini saya tak huraikan, benda yang sama. Ya, ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan sebahagian yang lain. Baik. Soalan seterusnya. Siapakah ahli sunnati wal jamaah? Pertama, kita kena aware, kita kena tahu, tidak semua aliran dalam Islam mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ya, memang umat Islam ni dalam hadis bagi tahu akan berpecah kepada 73 pecahan yang utama. Ya, hanya satu saja yang selamat. Ya, al-firqatun najiyah, hanya satu sahaja. Jadi pada pecahan ini tak semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Golongan Khawarij misalnya, awal-awal dahulu Khawarij ini dia menentang kepada Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Asalnya Khawarij ini penyokong Sayyidina Ali juga. Tapi bila ada ijtihad politik daripada Sayyidina Ali yang mereka tak setuju, iaitu berdamai dengan Sayyidina Muawiyah, Khawarij kata Sayyidina Ali jadi kafir, Sayyidina Muawiyah juga jadi kafir. Mereka lantik assassin, ya, untuk membunuh sahabat-sahabat Nabi ini. Ini Khawarij yang asal. Mereka tidak mengaku ahli sunnah. Mereka menggelarkan diri mereka sendiri asyurah, ya, orang yang membeli syurga dengan membayar nyawa. Sebab Khawarij ini biasa lawan pemerintah, risiko mati tinggi. Dia kata mati pun tak apa, kami beli syurga dengan nyawa. Golongan Syiah tidak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Syiah lebih bangga menggelarkan diri mereka Syiah Ali, penyokong Ali ataupun Ahlul Bait. Sementara golongan Mu'tazilah, ya, yang tergelincir dengan sebab mengagungkan akal sehingga mengenepikan wahyu. Mereka menggelar diri mereka sebagai Ahlul Adli wa Tauhid. Mereka tak ada yang mengaku ahli sunnah wal jamaah dan lain-lain. Dalam sejarah, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah ada 2. Jumhur Muslimin Asy'ari Maturidi, yang ikut pada Imam Hasan Asy'ari dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua adalah golongan minoriti yang menggelar diri mereka sebagai Salafi dan mereka juga dikenali oleh orang lain sebagai Wahabi. Minta maaf, ya. Saya perhati istilah Wahabi ini bagi mereka yang minat dengan fahaman itu sensitif. Jangan panggil dia Wahabi.
Kita minat mazhab Syafi'i, tak kisah. Orang kata, kau Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Kawan kita Bangladesh, Pakistan, dia minat dengan Hanafi. Kita tanya dia, kamu Hanafi? Ya, dia kata dia Hanafi. Yang Morocco, kita tanya dia Maliki, dia mengaku. Yang di Arab Saudi, di mana di tanah Arab, ramai yang Hambali. Kita tanya dia Hambali? Ya, dia Hambali. Tapi golongan ini, dia minat kepada fahaman Wahabi. Kita kata, kamu Wahabi? Dia kata, kau jangan senang-senang label orang. Sikit-sikit Wahabi. Sikit-sikit Wahabi. Padahal nanti kita akan lihat Wahabi ini hanya nisbah kepada nama pengasas fahaman ini. Dua-dua ini mengaku ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah Maturidiyah mengaku ahli sunnah wal jamaah. Wahabi juga mengaku ahli sunnah wal jamaah. Asalnya secara teori, so what? Baguslah, meriahlah ramai ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi bila kita kaji, antara dua golongan yang sama-sama mengaku ahli sunnah wal jamaah, ada berlaku pertentangan yang tajam yang menyebabkan jelas tak mungkin dua-dua ahli sunnah wal jamaah. Hanya salah satu sahaja ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam satu pertarungan ideologi sebegini, pasti ada yang menang dan yang kalah. Jadi dalam pertarungan ideologi antara Asy'ariyah Maturidiyah, itu majoriti umat Islam, melawan kelompok minoriti yang mengikut kepada mazhab Ibn Taymiyah. Kalau ada yang ikut diskusi ilmiah di Perlis pada 25 Jun, saya terlibat diskusi tersebut dengan jurulatih debat daripada orang Malaysia, tapi beliau jurulatih debat di Qatar, iaitu Ustaz Saman Ali. Mungkin ada yang ikut, dia akan perasan isu ni. Iaitu Ustaz Saman Ali, dia kata ada di kalangan Wahabi menerima taqiyah, menerima yaqazah. Ada di kalangan Wahabi menerima yaqazah. Imam Ibn Taymiyah pun terima yaqazah, kata beliau. Lalu saya ingatkan kepada beliau, Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Wahabi. Tak mungkin, mustahil beliau Wahabi. Kerana beliau hidup pada kurun ke-8 Hijrah. Wahabi ni pengikut pada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab hidup pada kurun ke-12 Hijrah. 400 tahun beza. Beliau dah meninggal 400 tahun, kemudian beliau pergi ikut orang yang lahir 400 tahun kemudian daripada beliau, tak mungkin. Cuma yang ramai orang tak perasan adalah Wahabi mengidolakan pegangan Ibn Taymiyah. Itu kaitan antara Ibn Taymiyah dan Wahabi. Beliau bukan Wahabi, tetapi banyak Wahabi adalah Taimiyin, pengkagum, pengidola kepada fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah. Itu kaitan Ibn Taymiyah dengan Wahabi. Beliau bukan Wahabi. Baik, seterusnya. Ini testimoni daripada para alim ulama, salah satunya iaitu Al-Imam Muqtada Az-Zabidi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ittihafus Sadatil Muttaqin, syarah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Beliau dengan jelas menyebutkan idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Jadi ulama mengiktiraf bahawa Asy'ariyah Maturidiyah adalah ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang tak faham, dia kata macam ini. Habis itu Imam Syafi'i Asy'ariyah kah? Sahabat Nabi Asy'ariyah kah? Yang lebih parah lagi, ada yang tanya, Nabi adakah Asy'ariyah? Ini soalan yang tak betul, logiknya tak betul. Dia tak boleh tanya orang golongan ini adakah Asy'ariyah atau tidak, kerana mereka hidup sebelum Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i tidak Asy'ariyah, tak mungkin, kerana Asy'ariyah datang kemudian. Yang dia perlu tanya, Asy'ariyah ni sama tak akidah macam Imam Syafi'i? Asy'ariyah sama tak akidah macam sahabat Nabi? Asy'ariyah ikut tak Nabi dalam akidah? Barulah soalan itu logik. Kalau tanya Nabi SAW ikut tak Asy'ariyah, ya Nabi SAW tak ikut siapa pun. Nabi ikut wahyu. Nabi tak ikut Syiah. Nabi tak ikut Wahabi. Nabi tak ikut sesiapa pun. Sesiapa pun kena ikut Nabi SAW. Baik. Macam mana dengan Wahabi? Minta maaf kalau ada yang minat Wahabi, kena ambil tahu sudah ada keputusan muzakarah jabatan kuasa fatwa yang masih tanya-tanya apa ciri-ciri Wahabi. Ambil tahu, jangan hanya rajin tanya. Ramai kat Facebook masuk komen, Ustaz cerita sikit pasal Wahabi. Orang dah cerita banyak dah, kamu baru suruh cerita sikit. Apa ciri-ciri Wahabi? Ini dah ada disebut dah dalam fatwa-fatwa. Baik, muzakarah jabatan kuasa fatwa MKI ke 106
tahun 2014, saya petik yang relevan ya. Dapatan kajian yang dianalisis mendapati bahawa aliran Salafi Wahabi adalah tidak selari dengan arus perdana atau jumhur ahli sunnah wal jamaah. Bermakna MKI sendiri tidak menganggap Wahabi sebagai ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya diterangkan lagi. Pegangan kepada tauhid 3 iaitu rububiyah. Ini insyaAllah fokus kita pada malam ini sebab tajuk akidah. Pegangan kepada tauhid 3 iaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat yang dibawa oleh golongan Salafi Wahabi cukup membimbangkan. Kerana konsep tauhid 3 jelas tidak mewakili konsep tauhid ahli sunnah wal jamaah. Next. Muzakarah bersetuju memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi perundangan ahli sunnah wal jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia dan aliran Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini sedang memberi ancaman serius kepada survival ahli sunnah wal jamaah. Ya. Jadi Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah, dia adalah ancaman kepada ahli sunnah wal jamaah sama seperti Syiah. Fatwa negeri berkaitan Wahabi, ya, ada 9 negeri telah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan Wahabi. Ada yang secara jelas, ada yang menyebutkan ciri-ciri, dan ada yang melarang aktiviti membid'ahkan yang dilakukan oleh Wahabi. Tinggal 5 negeri yang belum mengeluarkan fatwa yang ada kaitan dengan Wahabi, iaitu pertama Kelantan, kedua Terengganu, ketiga Perlis, keempat Sarawak, dan yang kelima wilayah Persekutuan yang setakat ini belum mengeluarkan fatwa yang ada kaitan dengan Wahabi. The rest, masuk muzakarah kebangsaan, telah keluarkan fatwa menolak fahaman Wahabi. Ini Selangor misalnya. Okey, kita pergi kepada kedudukan Wahabi di sisi mazhab yang 4 ya. Dulu bila saya bawa tajuk ni, ada orang marah. Dia kata ustazku menipu. Kenapa? Kerana Wahabi belum ada masa imam mazhab. Masa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mana ada Wahabi? So macam mana boleh keluar fatwa macam ini? Ini masalah orang yang tahu tapi tak faham. Bila kita sebut mazhab yang 4, merujuk kepada mazhab, bukan imam. Jadi imam, ya, masa imam-imam mereka hidup, Wahabi belum wujud lagi. Tak mungkin mereka berfatwa tentang Wahabi. Tetapi ini adalah ulama dalam mazhab yang 4 menilai Wahabi sebagai khawarij. Misal, mazhab Hanafi dalam kitab Raddul Muhtar ala Duril Muhtar, dengan jelas disebut oleh pengarang iaitu Al-Imam Muhammad Amin. Dikenali beliau sebagai Al-Imam Ibn Abidin. Matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Ini satu perbincangan tentang pengikut anak Abdul Wahhab. Jadi sebenarnya Abdul Wahhab, beliau bukan berfahaman Wahabi. Beliau bapa kepada pengasas fahaman Wahabi yang bernama Muhammad. Sebab itu kadang-kadang mereka cuba alih. Mereka kata, takkan kok Ustaz, pengasas dia nama Muhammad. Nanti kita akan terangkan ya. Tapi secara ringkas, orang Arab biasa dia panggil Ibn atau Abu. Jadi beliau terkenal sebagai Ibn Abdul Wahhab. Kalau orang sini mungkin panggil anak Pak Wahhab. Akhirnya pengikut beliau dikenali sebagai Wahabi. Saya terus pergi kepada terjemahan ya. Jadi Wahabi ini tak mestinya yang lawan Sayyidina Ali. Memadailah orang itu, Khawarij ini, Wahabi sejenis Khawarij. Khawarij tidak semestinya lawan Sayyidina Ali. Khawarij yang zaman Sayyidina Ali ini Khawarij zaman dulu. Adapun memadai orang itu dianggap Khawarij bila mana dia berkeyakinan orang yang dia lawan kafir. Asal dia lawan orang tu kafir. Itu ciri-ciri Khawarij. Sebagaimana yang berlaku pada zaman kita, ada pengikut anak Abdul Wahhab yang keluar dari Najat. Najat kat mana? Tahu? Najat. Sekarang ditukar nama kepada Riyadh. Tengok dalam peta, mana dia Riyadh, itulah Najat. Ya.
Kemudian mereka ini pernah menawan 2 tanah suci pada zaman Khilafah Utsmaniyah. Mereka membunuh orang-orang pergi haji, mereka menawan 2 tanah suci, Makkah Madinah, dan mereka ini menyamar sebagai mazhab Hambali. Ini salah satu ciri golongan Wahabi, dia suka menyamar macam mazhab setempat untuk dapat penerimaan. Di tanah Hijaz yang popular Hambali, ada kata kami Hambali. Mungkin Wahabi ada kat Malaysia, orang duk tanya siapa Wahabi kat Malaysia. Kita dah cerita tadi, tengoklah dalam senarai ramai orang share. Kajilah, gunalah pemikiran, kan ada ciri-ciri dia. Jadi seolah-olah kononnya kat Malaysia tak ada Wahabi. Jadi 9 negeri keluar fatwa tu keluar fatwa sia-sia lah. Keluar fatwa tentang sesuatu yang tak wujud negara kita. Ini denial syndrome yang parah ya. Baik, jadi di Malaysia mungkin yang bawa fahaman Wahabi, dia menyamar sebagai mazhab Syafi'i. Dia baca kitab Syafi'i tapi hurai cara dia. Kemudian, cuba lihat dalam mazhab Maliki ya. Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Ahmad As-Sawi dalam hasyiah kepada tafsir Jalalain menyebutkan bahawa tafsir ayat Al-Quran, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Orang yang dihiasi pada mata dia, amalan dia itu buruk, tapi dia nampak baik. Kata Imam Muhammad As-Sawi, dikatakan bahawa ayat ini menceritakan golongan Khawarij. Cuba tengok elok-elok ya. Apa ciri Khawarij? Yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah. Ciri Khawarij, dia itu Nak hitam sebab mic ni berdesi. Alhamdulillah. Dah tukar mic. Bukan cakap berdesi. Sakit tekak. Dia macam sebab setinggi suara. Tutup dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Campur ya Ustaz. Campur ya. Nanti gambar. Baik, Alhamdulillah. Rasa lebih selesa dengan mic ni. Mic tadi saya macam terpaksa tarik suara itu dengan tinggi tapi macam tak dengar. So sekarang okey. Alhamdulillah. Jadi salah satu ciri golongan Khawarij adalah yuharrifuna ta'wil al-kitab was sunnah. Mereka menyelewengkan tafsir Quran dan sunnah. Jadi ramai orang atau ada orang yang payah nak terima bila kita kata Wahabi ni tak betul, Wahabi ni menyeleweng. Dia kata takkanlah Wahabi tak betul Ustaz. Dia orang sikit-sikit cakap qala Allah, sikit-sikit cakap ayat Quran. Jadi kena faham ya. Khawarij memang ciri dia dalam hadis sebut apa? Yaqra'unal Quran. Ciri golongan Khawarij ni mereka rajin baca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, tapi apa yang mereka baca tidak melangkaui kerongkongan mereka, berarti mereka tidak faham dengan baik. Akhirnya mereka salah tafsir. Salah tafsir satu hal. Bayastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum. Dengan salah tafsir itulah mereka menghalalkan darah orang Islam dan menghalalkan merampas harta orang-orang Islam. Kama huwa musyahadul an fi nazairihim. Sebagaimana yang dapat disaksikan sama perangai Khawarij ini, wa hum firqatun bi ardil Hijaz, dan mereka inilah satu puak di tanah Hijaz, yuqalu lahum al-Wahabiyah. Dinamakan golongan ini adalah golongan Wahabi. Ya, ulama mazhab Maliki. Yang saya gariskan tu, yang saya bolkan itu, dalam cetakan baru dibuang oleh tangan-tangan Wahabi sendiri. Ini antara khianat ilmiah yang dilakukan oleh golongan Wahabi. Isi-isi kitab yang tak sesuai dengan dia, dia buang atau diubah. Baik, mazhab Syafi'i. Dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi Raddil Bid'in Najdi. Cuba tengok ya. Lampu buat manusia, penerang kepada kegelapan, nak menolak ahli bid'ah dari Najd. Sekarang ni pengikut Wahabi melabel kita ahli sunnah wal jamaah sebagai ahli bid'ah.
Padahal pengasas gerakan Wahabi sendiri dilabelkan oleh para ulama sebagai ahlu bid'ah dari Najd. Alladhi adalla bihal awam, yang banyak menyesatkan masyarakat awam. Kenapa mazhab Syafi'i mengira atau mengkategorikan Wahabi sebagai Khawarij? Kerana lebih penting daripada semua itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahawa dalam hadis-hadis banyak menerangkan tentang tanda-tanda Khawarij, yang daripadanya menerangkan bahawa anak Abdul Wahab dan pengikutnya adalah daripada golongan Khawarij. Apa dia? Pertama, mereka dari daerah Najd. Dalam hadis sebut demikian. Bahkan dalam hadis Sahih Imam Bukhari menyebutkan bahawa dari Najd itulah akan terbitnya 2 tanduk syaitan. Hadis Sahih. Maka nak tak nak Wahabi terpaksa takwil. Mereka kata tak nak takwil. Mereka kata ini bukan Najd di Hijaz, ini Najd di tempat lain. Jadi juga disebut daripada timur. Kalau kita rajin cari peta, cek kat mana Madinah. Draw a straight line to the east, ya. Garis lurus ke timur. Pasti akan jumpa tempat namanya Riyadh. Riyadh itu adalah Najd. Okay. Exactly macam dalam hadis. Tambah lagi, syiar mereka, tanda mereka adalah mencukur kepala. Ini satu-satunya golongan yang membuat amalan ini. Bila orang tu dipaksa menerima fahaman Wahabi, kalau tak terima mungkin akan diseksa atau dibunuh. Kalau terima disuruh cukur kepala. Dalam hadis dah sebut simahum at-tahlik. Tanda golongan ini adalah mencukur ke kepala. Sebab itu mazhab Syafi'i juga menilai Wahabi sebagai Khawarij. Mereka mengaku Hambali. Tengok mazhab Hambali sendiri kata apa, ya? Dalam Ar-Risalah Al-Musammah Birrihlatil Hijaziyah dan seterusnya, Imam Abdullah Al-Qudumi An-Nablusi Al-Hambali menyebutkan simahum at-tahlik, tanda golongan ini adalah mencukur botak kepala. Yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awsan. Ini ciri yang kedua. Mereka membunuh orang-orang Islam atau memerangi orang Islam. Dalam masa yang sama, mereka membiarkan orang-orang kafir. Okay. Just untuk mind opening, ya. Kita tak ada anti mana-mana negeri atau negara. Cuma kita perhatikan untuk kita kaitkan hadis ini dengan realiti. Semenjak daripada fahaman Wahabi, ya, mendapat tempat di tanah Hijaz, ada tak berlaku peperangan antara negara berkenaan dengan negara Israel? Iraq pernah berperang dengan Israel, Syria pernah, Jordan pernah, Mesir pernah, name it, negara-negara Arab kata-kata pernah terlibat. Tapi di tempat yang bertapaknya fahaman Khawarij, yang ada pernah jadi launchpad menyerang Iraq, pernah menyerang Yaman secara direct, ia sedang berlaku. So exactly macam yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Mereka ini, kalau orang Islam, mereka keras, serang, perang. Tapi orang kafir tak ada. Mereka tidak menyerang. Ini yang berlaku pada ISIS juga. ISIS fahaman dia Wahabi. Yang dibunuh orang Islam, yang disembelih orang Islam. Padahal negara Israel just a few kilometers saja daripada situ. Kenapa mereka tidak menyerang? Exactly fit macam dalam hadis Nabi SAW. Baik. Okey, selesai. Now kita pergi kepada fokus kita pada malam ini, iaitu akidah. Siapa sebenarnya yang menyambung akidah Nabi SAW? Sebab mereka mengaku, Wahabi mengaku, mereka lah yang mempertahankan akidah salaf. Kami Ustaz, dalam akidah kami ikut salaf. Betul ke mereka ikut salaf? Yang paling parah saya jumpa adalah yang mengaku ikut salaf ataupun ikut Quran dan Sunnah, tapi dia mendakwa apa? Saya tak guna akal. Ustaz, saya dalam akidah berpegang pada Quran dan Sunnah. Saya tidak guna akal. Ini orang telah memfitnah Quran dan Sunnah. Semenjak bila Quran dan Sunnah tak bagi guna akal? Bahkan sebaliknya, dalam akal sebut afala ta'qilun. Kenapakah kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun. Kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu pun sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah, keesaan Allah dan juga kekuasaan Allah. Kenapa kamu tidak perhatikan?
Kalau kita perhati bulan, matahari, lautan, dia nampak. Tapi kalau kita perhati diri kita pertama, tidakkah diri kita satu masa dahulu tak wujud? Sekarang baru wujud. Tidakkah sesuatu yang dahulu tidak wujud, kemudian baru wujud, mesti diwujudkan? Tak mungkin kita mewujudkan diri kita sendiri, mustahil. Dan tidak ada yang mewujudkan kita. Even parents kita, ibu bapa kita tidak mewujudkan. Mereka hanya usaha. That's why ada orang nak dapat anak tapi 20 tahun kahwin pun tak dapat anak. Ada orang nak jarang-jarang anak tapi setiap tahun pun isteri bersalin. So kalau kita tidak menciptakan diri kita, siapa yang menciptakan kita? Tidak kita menunjukkan kepada wujudnya Allah. Tidak lagi melihat bahawa kita sebenarnya tidak mengawal diri kita. Ambil contoh yang paling mudah, jantung. Jantung ni kan rajin bekerja. Kita sedang dengar pembentangan, jantung jalan. Kita balik nanti singgah makan, jantung jalan. Kita dah penat dan kita tidur, jantung jalan. Jantung berhenti, kita jalan. Jantung jalan atau jantung berhenti, kita tak kawal kan. Kita tak boleh bagi jantung stop 5 minit, sambung balik, tak boleh. Bila jantung stop, tak ada doktor pakar boleh menghidupkan dia. Berarti jantung kita bukan kita kawal. Siapa yang kawal? Proses penuaan. Ya? InsyaAllah lah, golongan wanita saya yakin tak ada yang nak nampak tua. Kalau ada wanita yang nak nampak tua, tak ada token kosmetik jadi kaya. Kan ramai jutawan kosmetik. Sebab orang nak nampak muda belia. Tapi lama-kelamaan kulit makin gendut. Tambah mata makin kabur. Uban pula berterabur. Gigi pula dah banyak gugur. Tinggal nak masuk kubur. Sebenarnya tak nak masuk. Tapi that's the process of life. Luar daripada kawalan kita. Dan siapa yang mengawal pergerakan kita daripada baby, kanak-kanak, dewasa, remaja, dewasa, tua dan meninggal dunia, di situ menunjukkan kepada Allah. Jadi yang kata akidah tak guna akal, ini memfitnah Quran dan Sunnah. Bahkan dalam Al-Quran, Allah sendiri menggunakan dalil akli untuk menetapkan tauhid dan menolak syirik akidah. Allah menggunakan dalil akli. Firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Nak tanya, Tuhan banyak ke Tuhan satu? Tuhan satu. Kenapa Allah kata kalau Tuhan banyak? Berarti Allah suruh kita membayangkan dengan akal saja. Tidakkah kalau Tuhan lebih daripada satu? Tuhan itu kan maha berkuasa. Tuhan mestilah maha berkehendak. Habis kehendak Tuhan yang mana yang akan berlaku? Kuasa Tuhan yang mana yang akan lulus? Tuhan ni nak buat macam ini, Tuhan ni nak buat macam lain. Akhirnya binasa langit dan bumi. Maka mustahil Tuhan lebih pada satu. Mustahil itu kan hukum akal. Bahkan menggunakan dalil akli dalam akidah adalah sunnah para Rasul. Jangan terpengaruh dengan Wahabi. Wahabi sembang pandai, data tak ada. That's why kalau kita berdepan betul-betul dengan mereka, mereka tak boleh menang. Bukan pasal kita pandai hujah atau apa. Fakta dan data dia tak boleh lari. Nabi Ibrahim AS ketika menolak kesyirikan Namrus. Namrus mengaku dia Tuhan. Syirik tak? Dia syirik. Nabi Ibrahim AS mengatakan tidak. Yang benarnya tauhid. Hanya Allah Tuhan. Baik. Akal yang sihat mengatakan Tuhan tak mungkin lemah. Boleh tak kita terima Tuhan tapi hari ini Tuhan cuti sebab penat? Manusia okeylah penat. Tuhan pula penat, tak mungkin. Maka orang yang boleh terima ayah pin Tuhan. Kan ayah pin mengaku Tuhan. Ada orang percaya. Akal dah tak sihat. Ayah pin lemah. Antara bukti ayah pin lemah, dia makan nasi. Sebab makan nasi tentu sakit perut. Pergi ke tandas, nak lepas, takkan Tuhan macam itu. Ada seorang nama Harun dari Pahang mengaku Tuhan juga. Lepas tu kena tangkap, lepas tu kena stroke. La ilaha illallah, Tuhan boleh kena stroke. Tak lama bicara, keluar berita Tuhan Harun didapati bersalah. Dia Tuhan didapati bersalah. Tuhan apa? Jadi akal yang sihat tak boleh terimalah kalau Tuhan itu lemah, sakit, dan dapati bersalah dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim AS nak beritahu kepada Namrud, kamu bukan Tuhan. Dalil, kamu lemah. Rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Tuhan adalah Tuhan saya yang berkuasa menghidup dan mematikan. Tetapi Namrud tidak faham. Atau mungkin dia faham tapi dia sengaja degil. Dia kata, ana uhi wa umit. Setakat hidup mati saya mampu. Dia panggil dua orang, satu dia bunuh dan satu dia lepaskan. Konon yang dia bunuh tu dia telah matikan.
yang dilepas dia telah hidupkan. Ini kan orang panggil loya buru. Yang kamu lepas itu dah hidup lama, bukan kamu yang hidupkan dia. Kalau nak hidupkan daripada tiada, seekor nyamuk pun Namrud tak mampu hidupkan. Bahkan saintis sampai sekarang tidak boleh hidupkan seekor nyamuk. Maka oleh kerana Namrud tidak faham dalil akli yang demikian, Nabi Ibrahim AS membawa dalil akli yang lebih jelas. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Allah Ta'ala menerbitkan matahari daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu Tuhan, pasti kamu berkuasa. Sini terbitkan matahari dari barat. Ya, tak boleh. Jadi seorang Rasul juga menggunakan dalil akli. Berhati-hati dengan golongan yang mendakwa konon ikut akidah salaf, konon ikut Quran dan Sunnah, tapi menolak akal. Ini menjadikan umat Islam lemah berdepan dengan tentangan golongan-golongan etis dan sebagainya. Sebab manusia share common attribute apa dia? Ada akal. Yang tak ada akal itu namanya haiwan atau orang gila. Baik. Ini saya sebutkan tadi ya. Seimbang dalil nakli, wahyu, akli juga digunakan, tak buang akal, tapi tidaklah sampai seolah-olah akal itu segala-galanya. Kerana kita kena admit akal manusia ini masih lagi terbatas. Perlu kepada panduan wahyu. Baik, saya tak boleh lama sangat kena laju kalau tak sampai. Ini saya dah terangkan tadi. Okay. Nah, kita pergi kepada dua jenis sistem yang berbeza ya. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah, mereka menggunakan tauhid sifat 20. Sementara Wahabi, oleh kerana mereka mengidolakan Al-Imam Ibn Taymiyah dan Al-Imam Ibn Taymiyah berpegang dengan tauhid 3, maka Wahabi menyampaikan akidah berdasarkan tauhid 3. Oleh itu, dia mengatakan jangan belajar tauhid sifat 20. Tauhid sifat 20 adalah bid'ah. Tak ada zaman Nabi SAW. Baik. Betulkah tauhid sifat 20 tak ada zaman Nabi? Kalau dia mengatakan dari segi susunan, tak ada zaman Nabi, sahabat belajar wujud, hidam, bakok, tak ada. Tauhid 3 pun tak ada. Biar dia relax, dia reality. Tauhid 3 pun tak ada zaman Nabi. Tak ada sahabat belajar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, tak ada. Kalau bercakap tentang susunan. Tapi susunan yang baharu tidak menjadikan sesuatu itu salah. Zaman sahabat tak belajar rukun sembahyang 13 perkara macam kita belajar. Tapi adakah rukun sembahyang kita belajar 13 perkara itu tak ada? Ya ada. Tajwid. Agak-agak sahabat belajar tak? Ini izhar, ini ikhfa, ini idgham bi gunnah, ini idgham bila gunnah. Mana ada sahabat belajar benda-benda macam itu? Tetapi tajwidnya ada. Iaitu memperelokkan bacaan Al-Quran, makhrajnya betul, panjang pendeknya tepat. Itu ada zaman sahabat. Maka penyusunan ilmu yang datang kemudian tidak menjadikan isinya salah. Kalau saya boleh kongsikan, saya pernah ditanya. Saya asal dari Terengganu, saya balik berkuliah di Terengganu, datang 3 helai soalan. Salah satunya bertanya, Ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Jadi saya jawab, mustahil. Takkanlah sahabat Nabi, tabi'in menolak sifat 20. Kalau kamu katakan salafus soleh tidak belajar akidah menggunakan sistem sifat 20, saya setuju. Betul. Tapi kalau kamu mengatakan salafus soleh menolak sifat 20, tak mungkin. Kerana menolak setiap satu daripada sifat 20 membawa seseorang menjadi kafir. Bila kalau tak percaya? Apa sifat yang pertama? Wujud. Kalau orang kata Allah tak wujud, apa jadi? Kafir. Kidam, berarti Allah wujud tidak ada permulaan. Dia kata tak, dulu Allah pun tak ada juga. Kedian-kedian ni lah baru Allah wujud. Kafir juga. Bakok, dia kata Allah satu masa akan binasa. Apa lagi? Mukhalafatu ta'ala lil hawadisi. Dia kata tak, Tuhan sama macam makhluk. Qiyamu ta'ala binafsihi. Dia kata Tuhan berhajat kepada makhluk. Wahdaniyah, dia kata Tuhan banyak. Ya. Kudrah, iradah dan sebagainya, dia kata Tuhan lemah, Tuhan terpaksa, Tuhan buta, Tuhan bisu dan sebagainya. Maka menolak setiap satu daripada sifat 20 ini menjadikan orang itu kafir, terkeluar dari Islam. Maka tak mungkin salafus soleh menolak sifat 20. Bahkan inilah akidah orang Islam sejak zaman Nabi Adam AS sehingga sekarang. Jangan terpedaya dengan golongan yang anti sifat 20. Kononnya kata dia ini ilmu falsafah Yunani. Jangan belajar sifat 20.
Ya. Kalau ada orang nak ajar sifat 20, ambil kunci motor, start motor, ya, pergi pasar malam. Macam itulah pula. Ini apa punya ajaran orang nak ajar akidah suruh pergi pasar malam ni? Sebab ni ilmu bukan ilmu Islam, ilmu falsafah Yunani. Baik, jangan terpengaruh sangat cepat dengan ustaz-ustaz yang macam ini. Kita ada hak untuk bertanya ustaz, ya. Boleh tak saya tahu siapa nama ahli falsafah Yunani, dalam kitab mana dia mengajar sifat 20? Nama kan? Dia cakap sifat 20 daripada falsafah Yunani. Pasti ada falsafah Yunani yang promote sifat 20. Mesti ada kitab yang ditulis sifat 20. Realiti tak ada. Boleh tanya, nanti akan jadi krik-krik. Bila kita tanya, dia tak ada jawab sebab data tak ada. Dan kita kata for the sake of argument, just untuk kita berhujah saja. Bayangkan kalau memang ada seorang ahli falsafah Yunani, dia ini berkeyakinan dan mengajar pada orang ramai Tuhan wujud, Tuhan tak ada permulaan, tidak akan binasa, tak sama seperti makhluk, tak berhajat kepada makhluk, Maha Esa, Maha Hidup, Maha itu dan Maha ini. Tidakkah ahli falsafah Yunani orang beriman? Yang mana dia orang beriman kalau dia memang mengajar begitu? Dan dia menolak sifat 20 itu yang sebaliknya, menuju kepada kekufuran. Walhamdulillah. Baik. Ada yang kata beza method tak betul. Ada yang konon-konon nak mendamaikan, hati-hati ya. Ada yang pesen macam ni pula. Dia suka duduk tengah-tengah. Oh, saya Asy'ariyah pun saya tak sokong, Wahabi pun saya tak sokong. Yang mana betul tu saya peganglah. Jadi yang Asy'ariyah tak betul, Wahabi tak betul, kamu yang betul lah, macam itu. Tengah-tengah ni bahaya, nanti lori langgar. Duduk tepi senang. Jelas kamu Asy'ariyah atau Wahabi. Ya. Jadi dia kata ini hanya beza method, tak benar. Dia beza sampai kepada isi. Ya. Tauhid 3 versi sifat 20 ada, mengesahkan Allah pada zat, tak ada zat lain pada Allah seperti zat Allah. Dan zat Allah tidak tersusun daripada juzuk-juzuk. Wahdatul sifat, tidak ada yang lain daripada Allah bersifat seperti Allah. Kalau ada, sama pada sebutan sahaja. Ini kena faham ya. Ada orang kata, kan ada Allah bersifat sama, mendengar. Kita juga sifat sama, mendengar kan sama? Tak sama. Lafaz dia sama, sama, mendengar. Tapi sama Allah tidak ada permulaan. Sama kita dulu tak ada. Sama Allah tidak perlu pada alat. Sama kita perlu pada telinga. Sama Allah tidak terbatas. Segala yang wujud Allah dengar. Sama kita terbatas, saja dengan yang dekat-dekat saja. Sama kita boleh hilang. Sama Allah tidak akan binasa. Jadi sama itu hanya sama pada lafaz. Hakikat lafaz tak sama. Dan mengesahkan Allah pada perbuatan, berarti tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mendatangkan penyakit, menyembuhkan penyakit. Apa saja kita lihat, walaupun zahir kita kata orang tu berlari, orang tu melompat, orang tu menikam, orang tu makan, orang tu minum, hakikatnya adalah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan adalah makhluk Allah. Selesai. Baik, saya kena laju-laju. Pergi kepada tauhid 3 versi Wahabi. Al-Imam Ibn Taymiyah, itu idola dan juga tokoh ikutan golongan Wahabi, membagi tauhid menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Asalnya orang tanya apa salah tauhid 3, kita jawab ada yang betul, ada yang silap. Yang betul haram ditolak, yang silap wajib ditolak. Jadi nak tahu yang mana betul, mana silap ya. Baik. Pertama, tauhid rububiyah. Apa maksud tauhid rububiyah? Tauhid ini mengesahkan rububiyah daripada perkataan Rabbun. Apa makna Rabbun? Tuhan. Ilah apa makna? Tuhan juga. Tetapi Rabbun ini dia membawa konotasi Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit. Itu namanya Rabbun. Maka kita kena mentauhidkan Allah. Tidak ada yang melakukan semua itu kecuali Allah. Ini betul. Cuma dalam tauhid sifat 20 dia panggil apa, ingat lagi? Wahdaniyatul af'al. Mengesahkan Allah pada perbuatan. Nama berbeza tak ada masalah. Ini wajib kita terima. Okay. Yang kita tolak adalah dakwaan Imam Ibn Taymiyah, demikian juga golongan Wahabi. Mereka mendakwa tauhid rububiyah ini semua orang ada. Orang musyrik yang sembah berhala macam Abu Jahal, macam Abu Lahab juga bertauhid dengan tauhid rububiyah. Yang ini kita tolak. Kerana musyrik lawannya kepada tauhid.
Tak mungkin orang musyrik bertauhid. Tapi dalam Quran kan sebut wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada orang musyrik, siapa cipta langit dan bumi? Siapa yang pusingkan matahari dan bulan? Nescaya orang musyrik jawab Allah. Itu bukti mereka bertauhid? Bukan. Itu bukti orang musyrik di dalam kesyirikan mereka. Mereka tidak ada hujah. Mereka sembah berhala. Kita tanya, kamu sembah berhala, adakah berhala cipta langit bumi? Dia tak ada jawab dia. Dia pun tahu jawapan itu tak betul. Dia sembah berhala kerana ikut nenek moyang. Taklid secara membuta tuli. Kalau kita hujah dengan dia, dia tak boleh kata berhala cipta langit bumi, tak boleh kata berhala pusing matahari dan bulan, dia terpaksa mengaku Allah. Adakah dia bertauhid? Fa'anna yufakun. Lalu selepas itu ke manakah mereka dipalingkan? Ai ila syirki. Mereka masih berpaling kepada kesyirikan. Yang ini yang batil. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah sebagai Rabbun, betul. Tapi menganggap orang musyrik bertauhid, batil. Baik. Next. Tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah yang berarti Tuhan juga, tetapi membawa konotasi al-ma'bud, Tuhan yang disembah. Maka tauhid uluhiyah adalah beribadah menyembah hanya kepada Allah semata-mata. Tak boleh menyembah kepada selain daripada Allah. Ini wajib kita terima. Ini sepakat. Jangan kita kata, ini tauhid Wahabi ni, kita kena tolak. Tak boleh. Kalau benda betul, walaupun keluar daripada mulut Wahabi, kita kena terima. Ini betul. Kita hanya boleh sembah Allah. Sembah lain daripada Allah adalah haram dan syirik. Yang kata sembah batu kayu, sembah malaikat haram dan syirik. Sembah Nabi haram dan syirik. Tetapi yang kita tolak adalah tawassul dianggap sembah lain daripada Allah. Tabaruk yang tertentu juga ditolak. Istighosah juga dianggap sembah lain daripada Allah. Yang ini yang kita tidak terima. Ringkas saja ya. Tawassul yang kita maksudkan di sini apa? Sebut sesuatu dalam doa dengan harapan dengan kita menyebut sesuatu itu Allah perkenankan doa kita. Maka antara kita dan Wahabi ada yang sepakat, ada yang tidak. Yang sepakat apa dia? Tawassul dengan nama Allah. Dia tak faham ni, ada pesen baru pula Wahabi ke Wahabun, tak tahulah. Dia kata sebut Ya Latif pun tak boleh. Padahal jelas dalam Al-Quran sebut fad'uhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama Al-Asmaul Husna. Latif bukan nama Allah kah? Ya Latif boleh, Ya Rahman boleh, Ya Rahim boleh, Ya Hayyu boleh, Ya Qayyum boleh. Ini bagah sangat. Sampai sebenarnya tak ada isu. Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah boleh tawassul dengan nama Allah. Itu sepakat. Yang kedua boleh tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, dahulu saya buat begini-begini. Kalau itu amal soleh di sisimu, perkenankan doaku. Boleh. Wahabi tak tolak, kita juga tidak tolak. Tawassul dengan orang soleh, Wahabi yang tak mengaji dia tolak. Wahabi pun banyak level macam kita juga kan. Kita ada yang mengaji, dia tak mengaji. Wahabi yang tak mengaji dia tolak tawassul dengan orang soleh. Alasan dia orang soleh makhluk Allah. Kalau kita tawassul dengan orang soleh, kita menjadikan makhluk Allah sebagai wasilah, perantaraan. Menjadikan makhluk sebagai perantaraan adalah syirik. Ini kan tak betul. Kamu terima tawassul dengan amal soleh. Amal soleh makhluk Allah juga. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa justifikasi tawassul dengan satu makhluk namanya amal soleh, bagus. Tawassul dengan satu makhluk lain namanya orang soleh, syirik. Maka Wahabi yang mengaji tak kata begitu. Wahabi ada PhD mungkin tak kata macam itulah. Dia kata apa? Dia kata tawassul boleh dengan orang soleh, boleh. Syarat orang soleh masih hidup. Kita pergi jumpa dia, Tuan Guru tolong doakan saya, boleh. Atau kita doa Tuan Guru aminkan, itu boleh. Adapun tawassul dengan orang mati, Tuan Guru itu dah mati, kita sebut Ya Allah dengan berkat guruku almarhum sekian-sekian, Ya Allah dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, bahkan Ya Allah dengan kemuliaan nabimu, kan Nabi dah wafat. Ya, ini kata dia khilaf. Yang rajih, yang kuat adalah haram. Mana ada khilaf? Ulama dah sepakat. Sebelum ada Imam Ibn Taymiyah mempertikaikan tawassul dengan orang mati, tak ada ulama yang melarang. Bermakna fatwa Ibn Taymiyah itu melanggar ijma'. Ijma' dah berlaku, Imam Ibn Taymiyah datang keluar fatwa yang berbeza, ini tidak dipanggil khilaf. Ini dipanggil mukhalif lil ijma'. Fatwa yang melanggar ijma' tidak diterima. Tapi ingat, kan Wahabi kagum dengan Imam Ibn Taymiyah. Langgar ijma' pun langgar ijma' lah, Wahabi masih pegang.
bahawa kononnya yang rajih adalah haram. Ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf. Tawasul sama, sebut benda baik. Adakah tawasul dengan Nabi SAW ketika Nabi hidup kerana kemuliaan Nabi? Tidakkah begitu? Adakah Nabi tak mulia selepas Nabi wafat? Adakah orang soleh tidak soleh selepas dia mati? Ini kurang berhubung. Cara berfikir Wahabi itu kurang berhubung. Baik. Yang paling serius adalah istighasah. Apa makna istighasah? Minta tolong. Sama sepakat Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi, minta tolong yang original, yang hakikat adalah minta tolong dengan Allah. Itu yang bagus sekali. Maka kalau ahli sufi, dia nak mentahkikkan itulah. Dia kalau boleh tak nak bergantung pada apa pun lain daripada Allah saja. Kalau boleh macam itu dia nak. Soalan, habis tak boleh lah minta tolong dengan makhluk. Adakah kita mesti minta tolong dengan Allah saja? Jawabnya boleh. Wahabi kata boleh, kita juga kata boleh. Tapi ada juga minta tolong dengan makhluk tak boleh, haram. Okay. Kat situ berbeza. Di sisi kita, boleh minta tolong dengan makhluk, hidup ataupun mati tidak ada beza, kalau dengan keyakinan yang memberi adalah Allah. Haram dan syirik minta tolong kepada seseorang, hidup atau mati, kalau dengan keyakinan bahawa orang itu yang beri, bukan Allah. Contoh, doktor tolong sembuhkan penyakit saya. Syirik atau tidak? Kalau dengan keyakinan Allah sebenarnya menyembuhkan, doktor ini hanya ikhtiar saja, tak syirik. Tapi kalau dengan keyakinan memang doktor yang sembuhkan. Dia kata, saya dah doa kepada Allah 5 tahun, tak sembuh. Saya berubat dengan doktor seminggu, baik. Doktor yang sembuhkan, bukan Allah. Dia syirik. Walaupun doktor masih hidup. Okay. Minta tolong dengan orang mati, pernah di zaman sahabat, seorang lelaki, katanya sahabat Nabi bernama Bilal bin Al-Haris Al-Muzani, beliau meminta tolong pada Nabi SAW. Nabi dah wafat. Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Boleh buka Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani membawa kisah ini dengan sanad yang sahih, bahawa lelaki itu meminta tolong, ya Rasulullah, tolonglah minta hujan buat umatmu. Padahal Nabi dah wafat. Minta tolong orang hidup tak syirik. Boleh jadi syirik. Pengikut ayah pin, minta tolong dengan ayah pin, syirik atau tidak? Syirik. Kerana di sisi mereka ayah pin Tuhan. Kalau mereka minta dengan ayah pin, bagi dia memang ayah pin yang bagi. Maka syirik, walaupun ayah pin masih hidup. Jadi isunya bukan hidup atau mati. Isunya etikot kamu ketika meminta tolong itu, adakah minta tolong daripada Tuhan atau minta tolong daripada makhluk sebagai sebab musabab sahaja. Tapi dia dah mati, dia boleh tolong apa? Tolong doa lah. Dan kalau kamu harap orang mati nak tolong macam orang hidup, tolong perniagaan, dia doa lah pada Allah. Takkan tolong perniagaan dia tolong buka kedai sekali dengan kamu. Takkan tolong buat pernikahan dia tolong meminang untuk kamu. Tolong yang sesuai dengan orang mati adalah mendoakan. Bahkan Al-Imam Ibn Taymiyah idola Wahabi sendiri mengaku bahawa orang mati memang boleh mendoakan. Sebab sabit dalam hadis. Cuma Al-Imam Ibn Taymiyah, mereka daripada pemikiran beliau tak boleh minta. Sebab menyekat jalan ke orang jadi syirik. Dalil Quran hadis tak ada. Saya pernah minta banyak kali. Kamu mengatakan syirik istighasah dengan orang mati. Tolong bawa satu dalil. Quran atau hadis yang jelas melarang istighasah dengan orang mati, tak ada. Tak ada. Hanya kefahaman Al-Imam Ibn Taymiyah yang diangkat. Baik. Ikut jadual 10.20 habis kan? 10.20 habis pembentangan, buka pada sesi soalan, begitu. Ya? Baik, saya cuba lagi. Betul tak? Cuba cek. Kita punya tentatif. Pembentangan Ustazku sampai jam baik, tauhid asma wa sifat. Kita belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, okey, tak ada masalah. Itu kita sepakat dengan Wahabi. Tetapi masalah dengan golongan Wahabi ini adalah ketika mana mereka itu menjadikan tauhid asma wa sifat ini untuk menjustifikasikan, memberi makna yang zahir kepada Allah Ta'ala yang tak sesuai dengan Allah. Maaf saya silap tengok. Pembentangan sampai 10.40. 10.40 baru buka pada sesi soalan. Okay. Lebih kurang lah ya. Baik. Contoh ya. Ini saya lagi dah terangkan tadi. Wahabi memahami sebahagian daripada ayat-ayat mutasyabihat dengan makna yang zahir, yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dibagi alasan apa?
kami pegang Quran dan hadis. Kita juga pegang Quran dan hadis. Saya ambil contoh. Ketika di Melaka juga tahun 2020, ya. Saya ceramah, datang satu soalan, dia kata, "Ustaz, adakah saya jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah?" Saya kata terbalik. Terbalik Tuan Haji. Kalau Tuan Haji menafikan istiwa itu boleh jadi kafir. Kerana istiwa sabit dalam Quran hadis. Tiba-tiba Tuan Haji nafikan. Jadi dalam pemikiran dia sangkakan macam ini. Dia sangka Asy'ariyah Maturidiyah menolak istiwa. Yang bagus adalah Wahabi. Sebab Wahabi menerima istiwa. Quran kata istiwa, Wahabi terima. Wahabi bagus. Asy'ariyah jangan. Quran dah kata istiwa, Asy'ariyah tolak. Ini keliru. Itu bukan beza Wahabi dengan Asy'ariyah. Kena faham? Dalam bab istiwa, kedua-dua golongan Asy'ariyah Maturidiyah dan juga Wahabi, kedua-duanya menerima istiwa. Tak ada khilaf. Tanyalah mana Asy'ariyah, boleh tak saya tolak istiwa? Haram. Boleh jadi kafir. Tolak istiwa. Beza antara Asy'ariyah dan Wahabi adalah apa makna istiwa. Itu beza dia. Maka Asy'ariyah mengambil pendekatan pegangan dipanggil tanzih. Tanzih mana apa? Mensucikan Allah Ta'ala daripada yang tak layak. Kekurangan, sama macam makhluk, itu tak layak. Sementara Wahabi cenderung kepada tashbih, menyerupakan Allah sama seperti makhluk. Okey. Cuma dalam tanzih ada dua pendekatan. Ya, tanzih ni ada dua pendekatan. Satu pendekatan kebanyakan salah. Apa dia? Dia tahwil, serah makna kepada Allah. Jadi ayatnya apa? Istawa istiwaan yaliku bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah. Jadi jangan heranlah kalau ulama salah kata mustawin alal arsy, memang mereka terima. Istiwa atas arsy. Tapi apa makna istiwa? Layak dengan Allah. Layak dengan Allah. Ataupun dia mengambil pendekatan takwil, iaitu diletak satu makna yang tidak menyalahi akidah. Dan dalam bahasa ada makna tersebut. Istawa ada lebih kurang 14 atau 15 makna. Salah satu makna istawa adalah istaula, qahara. Ya? Jadi istaula adalah menguasai. Salah tak dari segi akidah kalau kita kata Allah menguasai arasy? Betul. Maka Asy'ariyah tidak tolak kemungkinan tersebut. Walaupun yang pegang itu Mu'tazilah misalnya, tapi tak salah dari segi akidah, memang Allah menguasai arasy. Tapi adakah pasti itu makna yang dikenaki? Tidak pasti juga, kerana wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Tapi bukankah Wahabi kata tak sama macam makhluk? Ya, memang dia kata begitu. Asy'ariyah juga kata istiwa yang tak sama dengan makhluk. Masalahnya Wahabi telah memaknakan istawa dengan makna duduk misalnya. Atau bertempat. Cuma bertempat yang layak dengan Allah. Duduk yang layak dengan Allah. Jadi ada benda yang bila disebut sudah tidak layak dengan Allah, bila kamu cover dengan yang layak dengan Allah pun tidak menyelesaikan masalah. Contoh, Quran sebut apa? Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Maka kita kata Allah juga bersifat lupa. Tapi lupa yang layak dengan Allah. Lupa tu sudah tak layak dengan Allah. Maka kena takwil. Ulama tafsir kata apa lupa? Iaitu Allah tidak peduli dan Allah azab mereka. Bukan lupa dengan makna lupa, tidak. Bahkan dalam hadis, mereka yang tolak takwil, mereka kena ingat Allah sendiri takwil. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-Nya, "Ya bani Adam, maridtu falam ta'udni." Atau kama qala sallallahu. Wahai anak Adam ataupun ya abdi, wahai hamba-Ku, aku sakit itu hari, kamu tak datang ziarah. Adakah boleh kita kata berdasarkan hadis yang sahih ini, maka kita menetapkan bahawa Allah juga sakit, tapi sakit yang layak dengan Allah lah. Adakah sakit yang layak dengan Allah? Sakit itu sendiri sudah layak dengan Allah. Maka dalam hadis tersebut, Allah terangkan makna sebenar, maridu abdi fulanun. Hamba aku si fulan yang sakit. Itu namanya takwil. Alih daripada maridu, aku sakit, Allah sakit, kepada makna yang sebenar, iaitu hamba aku sakit. Kalau kau ziarah dia, kau akan dapati aku berada di sisi dia. Itu macam mana? Allah Ta'ala ke Allah di sisi orang sakit? Jadi kalau faham zahir memang bercanggah.
1/3 malam Allah turun ke langit dunia. 1/3 malam itu kan setiap detik di tempat yang berbeza. Sekarang 1/3 malam di satu tempat, nanti 1/3 malam di tempat yang lain. Katanya Allah di langit dunia 1/3 malam. Habis Allah datang aras bila? Sebab itu tak boleh memahami dengan makna zahir. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sesuatu itu bukan daripada sisi Allah, akan didapati percakapan yang banyak. Jangan ya. Jadi kita tidak menolak ayat-ayat mutasyabihat, tapi kita menolak memaknakan dengan makna yang zahir yang tidak layak dengan Allah Taala. Baik. Jadi saya mula nak tekan break ya. Slide ni banyak ratusan slide ya. Kalau kurang satu persatu tak sempat. Cuma saya nak lompat kepada FAQ sebelum saya pergi kepada soalan-soalan dalam kertas ni. Okey, sempat saya rasa 10-20, saya ada 20 minit untuk layan FAQ ya. FAQ ni frequently asked questions ya. Soalan yang kerap ditanya. Ini detail. Salah juga takwil. Ini contoh, dia kata salah tak takwil. Syadullah bin Abbas mentakwilkan fa'ina ma tawallu fasamma wajhullah. Di mana kamu berpaling, di sanalah wajah Allah. Kalau zahir wajah maknanya muka. Kat mana kamu tengok pun muka Allah di situ. Tetapi ditakwil oleh sahabat Nabi sendiri ai kiblat. Di mana saja kamu menghadap itu adalah kiblat. Kemudian ditanya tentang ayat Al-Quran, wa yauma yukshafu ansaq. Terjemahnya hari yang disingkap daripada betis. Jadi yang mana golongan yang tasbih, dia kata Allah ada betis. Hari akhirat besok ni Allah singkap betis Allah. Ya. Sayyidina bin Abbas tidak memaknakan demikian. Beliau salah. Beliau sahabat Nabi. Bahkan beliau didoakan untuk memahami tafsir Al-Quran. Beliau kata apa? Asyiddah. Maknanya kedahsyatan. Bukan singkap betis betul-betul ya. Bahkan bahasa Melayu pun ada. Bila nampak anjing garang, dia terus angkat kain. Padahal dia pakai seluar. Tak angkat kain itu maknanya konotasi dia nak lari. Dia saat-saat genting, dia angkat kain, mana nak lari. Walaupun dia tak angkat kain. Walaupun dia tak angkat kain dia. Tetap digunakan istilah angkat kain. Jadi begitu juga dalam bahasa Arab. Yauma wa yauma yukshafu ansaq ditakwil oleh Sayyidina Ibn Abbas dengan arti syiddah, kedahsyatan. Dan juga ulama-ulama salaf yang lain seperti Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan lain-lainnya. Kemudian was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Langit itu kami bina dengan tangan-tangan. Kalau ikut zahir ya Allah ada banyak tangan. Tapi sahabat Nabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentakwilkan aidin dengan makna kuwah, kekuatan. Jadi jangan mudah percayalah dengan sembang Wahabi ini. Dia kata salaf tak takwil, salaf tak takwil. Ini salaf, siapa lebih salaf pada sahabat Nabi? Ni falyawma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Hari ini kami lupakan mereka. Jadi anisya di sini bukan makna lupa, tapi at-tarku. Allah tinggalkan mereka. Allah tidak peduli kepada mereka. Sahabat Nabi sendiri takwil. Jadi banyak contoh-contoh takwil salaf ya. Baik, saya terus pergi kepada FAQ. Kalau bab bid'ah ni umpan ya. Ni saya nak cerita ringkas saja. Umpan golongan Wahabi untuk menarik orang kepada mereka adalah sunnah bid'ah. Ini isu pertama ya. Mereka kata kalau Nabi tak buat, kita jangan buat. Ikut sunnah maknanya kalau Nabi tak buat, maka kita jangan buat. Ini bid'ah. Konsep kalau Nabi tak buat, maka kita tak boleh buat, itu adalah bid'ah. Sebab itu kita kata mengikut menerima bid'ah hasanah adalah sunnah. Saya ulang. Satu orang kata jangan buat perbuatan ni, kamu jangan buat. Apa dia? Selawat selang tarawih. Misal contoh. Kenapa tak ada selawat selang tarawih? Nabi pun tak buat. Oh. Jadi kalau Nabi tak buat, apa hukum dia? Kadang-kadang dia pun tak tahu nak kata hukum. Tapi dia larang orang jangan buat. Larang itu sepatutnya makruh atau haram. Itu larangan versi hukum. Okay. Kalau dia kata haram, maka kita jelaskan kepada dia menghukum haram perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah,
dan bercanggah dengan ilmu serta kaedah usul fiqh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil dan terima, dan apa yang bagi dia larang daripadanya. Kau tak kata apa yang Nabi tak buat. Apa yang Nabi larang. Berarti kalau kamu kata tak, bukan yang Nabi larang saja, yang Nabi tak buat pun haram, kamu dah buat bid'ah. Kamu menambah-nambah sesuatu yang Quran tak kata. Quran kata apa yang Nabi larang, jangan buat. Kamu pergi tambah, yang Nabi tak buat juga jangan buat. Dalam hadis, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang saya telah larang kamu daripadanya, hendaklah kamu jauhi. Larang juga. Bukan apa yang saya tak buat, apa yang saya larang. Dalam ilmu usul fiqh, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi. Bayangkan ada empat lorong, highway ada 4 lorong. Tiba-tiba 3 lorong ditutup, hanya 1 lorong dibuka. Jam tak? Dia jam. Dahlah 1 lorong buka, yang 1 lorong buka pula dia bagi 3, 2 bahagian dia tutup, 1 saja dia bagi lalu. Itu kereta bas tak boleh lepas ya. Baik, inilah bayangan dia. Asalnya lorong dia luas, ada lorong Quran, ada lorong sunnah, ada lorong ijma', ada lorong qiyas. Paling tidak 4 lorong. Dia tak perasan Quran. Saya tak katalah Wahabi tolak Quran. Tapi Wahabi banyak tak perasan Quran. Macam zikir Allah. Apa nak petikai? Wazkurisma rabbika bukrata wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pagi dan petang. Apa nama Tuhan kita? Ya Allah. Wadhkurullaha zikran katsira. Sebutlah Allah banyak-banyak. Ya Allah. Dia tak perasan Quran. Dia tidak hirau ijma'. Sepakat ulama' tak kurang daripada ratusan tahun, tak ada yang komplain zikir Allah. Takkan kerana Al-Imam Ibn Taymiyah seorang komplain zikir Allah, kamu langgar ijma'. Qiyas, benda yang sama, hukumnya sama. Ibadah yang tidak muqayyadah, seperti zikir, selawat, baca Quran dan doa, ibadah ya ibadah, tapi tidak disempitkan. Nak zikir bila terpulang, nak zikir banyak mana terpulang, nak zikir di mana tidak ditetapkan, nak zikir dalam keadaan suci pada hadas boleh, nak zikir dalam keadaan tak suci pada hadas tak haram. Jadi sama. Dan sunnah bukan hanya perbuatan. Nabi SAW pernah berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Tak putus-putus lidah kamu itu basah dengan menyebut Allah. Jadi hati-hati ya. Sumber hukum itu luas, jangan disempitkan. Dan nak tahu haram bukan Nabi tak buat. Pertama ada uslub larangan, wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Kita faham hampiri zina itu haram. Atau memang disebut haram, innama harrama alaikumul maitah. Hanya saja Allah Ta'ala mengharamkan kata kamu memakan bangkai. Atau dikeji perbuatan tersebut, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu, dia bukan daripada golongan kami. Nabi tak kata jangan menipu, Nabi tak kata menipu itu haram, tapi bukan daripada golongan kami itu adalah satu kejian. Maka dipahami menipu itu haram. Tak ada dalam kaedah usul fiqh, kalau Nabi tak buat maka haram. Maka orang yang sembang ikut sunnah Nabi tak buat jangan buat, itu namanya sembang kedai kopi, bukan sembang ilmiah. Ilmiah tidak demikian ya. Okey. Nah, baru saya boleh langkau ke FAQ. Bukan apa, sebab banyak yang tanya dalam Facebook, tapi kadang-kadang mereka hanya tanya, tak nak dengar jawapan. Masalah juga. Tanya rajin, dengar jawapan tak mau. Pertama, kalau Wahabi tak betul, kamu berhaji umrah ke Mekah tu macam mana pula? Banyak dengar tak? Kamu cakap Wahabi tak betul, kamu pergi haji umrah ke Mekah. Baik, kita dah faham ya. Yang kita tolak tu Wahabism, bukannya Mekah Madinahnya. Mekah Madinah tu tempat, pernah jadi tempat sembah berhala. Keliling Kaabah tu penuh dengan berhala satu masa dahulu. Dia ada 300 lebih berhala. Masa Kaabah penuh dengan berhala, nak tanya, Nabi SAW buat haji di mana? Di Kaabah juga. Bukan kerana Nabi SAW tolak agama syirik, maka Nabi haji di tempat lain. Kerana memang haji di Kaabah. Wa'azin finnas bil hajj. Allah perintah pada Nabi Ibrahim menyuruh manusia buat haji di Kaabah. Jadi tak kisahlah yang menguasai Makkah itu musyrikin kah, yang menguasai Makkah itu Syiah kah, yang menguasai Makkah itu Asy'ariyah kah, yang menguasai Makkah itu Wahabi kah, tetap haji di Makkah. Yang ditolak adalah yang menyeleweng. Takkanlah kalau Syiah menguasai Makkah. Syiah pernah menguasai Makkah, maka kita haji di tempat lain. Ataupun kerana Syiah menguasai Makkah, maka Syiah itu betul. Tetap batil juga.
Adakah kerana musyrikin menguasai Mekah satu masa dahulu maka agama syirik itu betul? Ini kan lemah dalam cara berfikir. Seolah-olah oleh kerana sekarang Wahabi menguasai Mekah, maka Wahabi itu betul. Tidak. Kalau begitu kebenaran berubah-ubah. Kerana Mekah itu dikuasai silih berganti. Baik. Kalau Wahabi tak betul, takkan Arab Saudi terima Wahabi? Ada sejarah dia. Bukan semua orang di Arab Saudi itu Wahabi. Ramai je di Arab Saudi itu bukan Wahabi. Kadang tu saya pelik. Dia kata, Ustaz, jangan mudah-mudah labelkan orang Wahabi. Dia senang hati label orang di Saudi itu Wahabi. Tak semua. Tapi ada yang Wahabi sebab Muhammad bin Abdul Wahab, bila dia nak berjuang, dia bersekongkol dengan Muhammad bin Saud. Perjanjian dia kalau berjaya, bab politik pemerintahan, keturunan Muhammad bin Saud akan pegang. Bab agama, keturunan Muhammad bin Abdul Wahab akan pegang. Maka itu namanya Arab Saudi. Keluarga Saud yang pegang. Dari segi politik mereka berkuasa. Dari segi agama dia panggil Al-Syekh. Nama ulama sekian-sekian, di hujung namanya Al-Syekh. Keluarga Syekh, makna itu keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ada tempat dah dominan lah di Arab Saudi. Tapi bukan semua di Arab Saudi terima Wahabi, tidak. Ramai jadi ulama-ulama Saudi tak terima Wahabi. Okey, ini yang saya dapat soalan tadi. Tapi soalan ni soalan lama pun. Kalau Wahabi tak betul, dia kau ikut solat Imam Mekah tu macam mana? Sah kau solat kau ikut Imam Wahabi? Cuba tengok. Awal-awal dia dah labelkan Imam Mekah tu Wahabi. Dia kata kita suka label orang Wahabi. Kita tak label Imam Mekah Wahabi pun. Kita pergi Mekah, relax je ikut Imam Mekah. Dia pula labelkan, dia confident betul Imam Mekah tu Wahabi. Baik. Pertama, kita bila pergi ke Mekah, secara jujurlah, kita kenal tak imam tu? Tak kenal kan? Ramai pada kita tak kenal pun Imam Mekah tu siapa. Maka bila kita tak kenal imam tu, berarti kita tak tahu dia Wahabi atau tidak. Bila kita tahu dia Wahabi atau tidak, kita tengok zahir dia sembahyang sah, ya kita ikut. Mana kita tahu dalam hati perut dia? Betul kan? Nahnu nakumu ala zawahir. Zahir dia sembahyang sah. Kalau kita tahu dia Wahabi, sah atau tidak kita ikut dia? Wahabi ni kafir ke tidak? Wahabi di sisi Ahlussunnah Jamaah tidak kafir. Dia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini berdosa. Berimamkan orang yang berdosa makruh. Orang fasik kita jadikan dia imam, sah sembahyang kita. Tinggal lagi makruh. Maka kita dah pergi ke Makkah, ya dia imam, kita ikut. Kecuali memang kita yakin sembahyang dia batal. Maka itu tak ada beza imam Makkah ke, imam Melaka ke, sembahyang batal wajib kita mufarakah. Ini Wahabi kurang connection. Seolah-olah Imam Makkah tu maksum. Kalau Imam Makkah buat satu benda yang batal solat dia, walaupun Imam Makkah kita wajib mufarakah. Imam Makkah kot dia Imam Makkah. Ada tak kamu berjumpa dalam kitab fiqh melakukan perbuatan ini misalnya, menanggung najis, membatalkan sembahyang, kecuali kalau ianya Imam Mekah maka sembahyangnya tetap sah juga. Mana ada? Imam mana pun buat perkara batal wajib kita mufarakah. Kalau tidak dengan sembahyang kita sekali jadi batal. Jadi kurang cerdaslah Wahabi ini. Kalau saya cadangkan, jauhilah fahaman Wahabi ini sebab selain dia merosakkan perkara-perkara akidah, perkara-perkara fiqh, perkara-perkara hati tasawuf, dia juga merosakkan kebolehan berfikir dengan cerdas. Baik. Selesai FAQ, alhamdulillah. Saya pergi kepada soalan-soalan bertulis yang mampu saya jawablah, tak mampu wallahu a'lam. Ibn Taymiyah adalah seorang ulama. Adakah Ibn Taymiyah yang menyebabkan lahirnya fahaman Wahabi? Mohon penjelasan. Baik. Al-Imam Ibn Taymiyah adalah seorang ulama tidak dipertikaikan. Bahkan ada antara ulama yang keras mengkritik beliau, misalnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan bahawa rajulun adallahu Allahu ala ilmin. Imam Ibn Taymiyah ni adalah seorang lelaki yang Allah sesatkan dia. Keras tak? Keras. Allah sesatkan dia ala ilmin, dalam keadaan dia itu berilmu. Jadi beliau alim, dia ulama, setahu saya lawan atau kawan iktiraf beliau. Tak ada yang kata Ibn Taymiyah jahil. Tidak. Tetapi sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Hafiz Waliuddin Al-Iraqi dalam Al-Jibah Al-Mardiyah Alal Aslatil Makkiyah, ilmuhu akbaru min aklihi. Ilmu beliau lebih banyak daripada akal beliau. Jadi ada sebahagian ilmu beliau tu didapati oleh para ulama yang lain, bukan ustazku. Ustazku tak layak nak menilai beliau. Dinilai oleh ulama sezaman dengan beliau, tidak dicernakan dengan baik,
sehingga dicatatkan tidak kurang daripada 60 ijma' ulama, kata Imam Badruddin Al-Iraqi, beliau langgar. Bukan beliau tidak alim. Adakah beliau menjadi sebab lahirnya fahaman Wahabi? In a way, yes lah. Tapi dia tak, macam mana nak kata dia bersalah? Tidak. Kan? Dia ada fahaman macam tu. Fahaman tu dah dimatikan. Fahaman beliau telah ditinggalkan dengan hujah-hujah dan sebagainya. Sehinggalah datang Syekh Muhammadul Wahab yang kagum dengan fatwa beliau, maka subur kembali pegangan dan fatwa Imam Ibn Taimiyah. Itu kaitan dengan Wahabi. Ya, kerana fahaman beliau itu dikutip oleh Syekh Muhammad bin Wahab. Tapi bukanlah beliau yang menyampaikan ilmu beliau kepada Syekh Abdul Wahab, tidak. Bolehkah saya bertanya soalan yang tinggi tahap ilmunya, namun tiada atau kurang asas ilmunya? Saya tak berapa faham soalan dia. KIV dulu, nanti ulang balik. Bolehkah kita mengambil pendapat daripada mana-mana mazhab yang berlainan jika masalah yang dihadapi tiada dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i? Okay. Jawapannya sebenarnya dalam bab bermazhab ini kita wajib ikut Quran dan Sunnah. Itu yang asal. Okay. Bila pergi pada Quran dan Sunnah, dia boleh berlaku salah satu daripada dua. Bila ulama faham ayat Quran itu sama, mereka keluar fatwa yang sama. Namanya ijma'. Bila ijma' kita wajib ikutlah. Kemungkinan yang kedua, ulama pergi pada Quran dan Sunnah, tapi dia faham berbeza. Ulama dia faham begini, ulama dia faham begini. Itu namanya apa? Khilaf. Setiap pandangan yang berbeza itulah namanya mazhab. Jadi bila kita ikut salah satu mazhab, kita sebenarnya sedang ikut Quran dan Sunnah. Jadi asalnya boleh, tapi dengan syarat kita belajar. Jangan kita tahu saya ikut mazhab Hanafi, tapi kita pun tak tahu mazhab Hanafi apa. Kita dengar-dengar orang kata itulah mazhab Hanafi, maka kita kata kita beramal begitu. Sebenarnya boleh. Tidak ada satu kewajipan kamu mesti mazhab Syafi'i, kamu mesti mazhab Hanafi, tidak. Kewajipan asal Quran dan Sunnah. Tapi oleh sebab Quran dan Sunnah itu tidak diambil direct, jadi mazhab. Habis kenapa kita ikut mazhab yang 4 sekarang ini? Kerana takdir Allah Ta'ala lain daripada mazhab yang 4 ini pupus. Maknanya yang sanad bersama sampai pada Nabi SAW itu tinggal 4 ni. Yang lain itu pupus. Mazhab Imam Al-Laith, mazhab Imam Sufyan As-Sawri, mazhab Imam Fuqaha Us-Sab'ah dan sebagainya pupus. Yang masih kekal sampai hari ini 4. Maka kita ikut salah satu daripada 4 ini, memastikan sanad amiran agama kita bersama sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau nak ikut mazhab lain, boleh belajar mazhab itu taklid. Bukan taklid buta begitu saja, tidak. Benarkah Prof Hamka digelar sebagai Wahabi? Setahu saya tidak, tapi beliau termasuk dalam tokoh aliran dipanggil kaum muda. Saya termasuk dahulu beliau ada pendirian-pendirian yang seperti Wahabi. Begini tak boleh, begini tak boleh. Tapi di akhir hayat beliau tu beliau lebih luas, wawasan beliau lebih cenderung kepada menerima pandangan-pandangan yang dahulu beliau tolak. Itu almarhum Prof Hamka, saya termasuk dahulu beraliran kaum muda, tapi di ujung usia itu kembali kepada aliran mainstream, ahli sunnati wal jamaah. Itu maklumat yang ada. Tapi beliau digelar Wahabi, saya tak pasti. Dahulu lebih terkenal dengan nama kaum muda. Kenapa kerajaan tidak mengambil tindakan terhadap golongan Wahabi seperti Ayah Pin dan lain-lain? Ayah Pin bukan Wahabi. Bila masa Ayah Pin Wahabi. Tak semua yang tak betul tu Wahabi, ya. Dan tak semua Wahabi itu tak betul. Ada tempat-tempat Wahabi betul. Maksud saya adalah antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi masih banyak persamaan. So yang persamaan tu kita tak tolak. Yang salah saja kita tolak. Dan tak semua yang salah tu Wahabi. Macam Ayah Pin dia bukan Wahabi. Dah kira mengaku Tuhan ni dah kafir. Dah murtad. Bukan Wahabi. Wahabi mana dia tak sampai mengaku Tuhan. Ada yang anti hadis. Anti hadis bukan Wahabi. Cuma Wahabi ada ciri anti hadis kalau bab hadis dhaif. Dia allergic. Sebahagian Wahabi dia sangat allergic dengan hadis dhaif. Tapi nak kata anti hadis tu Wahabi, tidak. Liberal misalnya. In a sense, Wahabi dengan liberal ada persamaan. Sama-sama memperdekakan autoriti ulama. Liberal sebab dia kata buat apa nak ikut ulama. Ulama bukan Tuhan. Wahabi kata buat apa nak ikut ulama. Ulama bukan maksum. Tapi nak kata Wahabi itu liberal, tidak. Lain. Jadi Ayah Pin bukan Wahabi lah. Kenapa kerajaan tak ambil tindakan? Saya rasa ada yang diambil tindakan. Tapi mungkin penguasaan itu agak lemah. Mungkin ada setengah penguasa pun tak faham. Dia ingat Wahabi ni isu khilaf.
Dia ingat Wahabi ni isu tak baca kunut. Mana pula isu tak baca kunut? Hanafi tak baca kunut. Hambali tak baca kunut. Mereka bukan Wahabi. Wahabi biasanya adalah bila dia tak baca kunut, dibantainya yang baca kunut itu bid'ah sesat. Itu biasa perangai Wahabi. Hanafi, Hambali tak macam itu. Jadi oleh kerana dia ingat Wahabi ni hanya isu talqin, isu baca kunut, jadi dia relax. Sebenarnya dia lebih serius, dia membabitkan isu akidah dan sampai mengkafirkan. Kan baru ni kecoh dia tuduh orang di Yaman sembah kubur. Ini perangai Wahabi. Kawan tu ziarah kubur, berdoa tepi kubur, dibantainya sembah kubur. Sembah kubur ya kafir. Sembah apa pun lain daripada Allah kafir. Sembah tiang, sembah handphone, sembah kapet, sembah kapal terbang, sembah malaikat, sembah nabi, sembah apa lain daripada Allah kafir. Tapi adakah berdoa tepi kubur, bertawassul itu adalah menyembah kubur? Itu yang jadi masalah dengan Wahabi. Sebagai seorang Muslim yang imannya naik dan turun, macam manakah kami nak menghadapi dengan golongan-golongan yang seperti Syiah dan Wahabi yang kadang-kadang kita terpengaruh dengan kata-kata mereka yang logik mengikut pemikiran kita. Baik, pertama, of course, kita itu bermunajat kepada Allah Ta'ala dahulu. Ya, kalau kita kata kita kena pentingkan diri kita dengan ilmu, betul. Tapi ada orang berilmu jadi sesat juga. Bukan semua orang yang berilmu tak sesat. Jadi pertama kita tawajuh hati kita benar-benar kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, peliharakanlah aku ini, istiqamahlah aku atas keimanan dan kebenaran. Sebab Allah yang Maha Berkuasa. Itu makna kita berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan taat kepadamu. Sebab kita takut. Lepas tu barulah kita usaha dengan menuntut ilmu daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sebab Wahabi selapis nama nampak logik. Macam tadi lah. Kan? Dia kata, kadang logik, kadang kelakar pun ada. Bab mazhab misalnya. Wahabi tak Wahabi, wallahualam lah. Tapi ada yang tanya macam ni. Dia tanya, Nabi dulu sembahyang ikut mazhab mana? Loh, kan kelakar soalan ni. Nabi SAW sembahyang ikut wahyu. Apa kena-mena dengan mazhab? Kita ni sembahyang nak kena ikut Nabi. Nabi sembahyang ikut wahyu, tak ikut mazhab. Bila kita nak ikut Nabi, dan yang menyampaikan cara sembahyang Nabi itu sahabat yang pelbagai, yang mendengar riwayat juga orang yang pelbagai, itu yang berlaku berbeza pandangan. Ya, ada yang riwayat Nabi SAW sujud, turun, lutut dulu. Maka ikut mazhab tu, sujud, lutut dulu. Ada yang riwayat Nabi SAW turun tangan dulu. Maka jadi mazhab yang berbeza. Jadi sama-sama nak ikut Nabi sebenarnya. Jangan turun kepada dulu, itu meninggalkan. Itu tak ikut Nabi. Baik. Jadi itu yang pertama, tawajuh hati kepada Allah Ta'ala. Kedua, kita mengaji dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita itu, kalau rasa-rasa kita tak berapa confident, jangan rajin sangat duk baca yang Syiah punya buku, Wahabi punya buku, bimbang terpengaruh. Pengalaman saya, dulu ada seorang ustazah, tapi bukan daripada negara kita lah, daripada negara jiran. Dia datang ke tempat kami mengajar budak-budak baca Quran. Satu hari saya nampak dia baca satu buku. Saya tengok buku tu, saya kata, ustazah, buku yang ustazah baca ni belah buku Syiah. Dia kata, saya tahu, tapi saya saja nak tahu, dia kata. Tapi tak lama lepas tu dia terpengaruh. Jadi salah satu caranya, jangan kita baca sendiri-sendiri buku mereka, bimbang kita rasa macam betul juga. Akhirnya terpengaruh. Ada hadis Nabi SAW berkata, Nabi lebih takut seseorang manusia ini lebih takut dari Dajjal, iaitu ulama su. Apakah pandangan Ustaz terhadap hadis ini? Apakah terhadap hadis tersebut? Tentang ulama su ini memang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, tidak dinafikan. Tetapi yang dikatakan ulama su ni siapa tu kadang-kadang salah faham. Kadang-kadang oleh kerana ulama tu berbeza pendidikan politik dengan satu orang, dia label orang tu ulama su. Ini tak betul. Ulama su ini adalah ulama yang menjual agama demi mendapat habuan dunia. Kenapa dibibangi ulama su ini? Sebab dia ulama. Kalau dia orang jahil, dia sesat seorang-seorang. Bila dia ulama, dia ada pengikut, dia ada follower. Jadi bila dia menjual agama untuk habuan dunia, itu yang dibimbangi. Orang akan jadi sesat kerana dia. Tengok ya. Kalau yang buat maksiat dan sebagainya, hanya orang yang maksiat juga ikut dia. Tapi kalau ulama su, oleh kerana dia ulama, yang nak pada akhirat pun boleh terpedaya dengan ulama su. Jadi sebab itu,
kita bimbang kepada ulama-ulama orang alim yang dia menjadikan dunia sebagai tujuan dia. Dalam masa sama, kita jangan mudah melabelkan orang ulama su. Oh, mentang-mentang dia ada pendidikan tak sama dengan kita terus label ni ulama su. Tidak demikian. Sebagai contoh misalnya Syahidul Mihrab, almarhum Dr. Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti, ketika berlakunya fitnah perbalahan pemberontakan di Syria, beliau termasuk ulama yang melarang rakyat Syria daripada bangkit. Maka orang yang tak faham, dia kata almarhum adalah ulama su. Ini ulama nak sokong kerajaan. Padahal almarhum Dr. Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti telah melihat bahawa sekiranya bangkit pemberontakan ini, keadaan akan jadi lebih teruk. Bukan kata Bashar al-Assad itu pemerintah yang sangat adil, tidak. Memang beliau ada elemen kuku besi dan sebagainya. Tapi yang berlaku selepas kebangkitan lebih teruk daripada sebelum kebangkitan. Ratusan ribu orang rakyat Syria terbunuh dan jutaan menjadi pelarian ke luar negara. Sebab itu ulama-ulama itu melarang. Dan dalam hadis pun tak bagi. Berdepan dengan pemerintah yang zalim bukan dengan cara angkat senjata. Jadi beliau dilabel ulama su. Jadi hati-hati dalam keadaan kita menolak ulama su, kita juga tidak mahu mudah-mudah melabelkan seorang alim ulama su semata-mata kerana dia mempunyai pandangan yang berbeza dengan apa yang kita faham. Baik, setakat saya tengok ni soalan bertulis ni kebanyakannya saya dah jawab. Kecuali satu tadi saya tak berfaham apa maksud dia. So, saya patah balik. Oh, dia tertinggal. Dalam satu pengajian, ustaz saya ada beritahu bahawa Wahabi sekarang suka mengaji dan alim dalam beberapa bidang. Pada pendapat ustaz, bolehkah kalau kita belajar mengaji dengan ulama mereka? Bukan dalam akidah, tauhid, tapi fiqh dan sebagainya. Terima kasih. Baik. Sama juga macam, bahkan to a certain extent, kan kita juga ambil ilmu daripada orang kafir. Dia kafir, tapi kita belajar matematik dengan dia, kita belajar sains dengan dia. Adakah kerana dia kafir, kita tak mahu ambil ilmu dia? Tidak. Jadi sama juga macam dengan kita belajar daripada Wahabi. Dia pakar nahu misalnya. Kita belajar nahu dengan dia sampai mahir. Jangan kali, kamu Wahabi, saya tak mahu belajar nahu dengan kamu. Ataupun Wahabi, dia mengajar sains, kita ambil aliran sains. Dia tak masuk kelas, kenapa? Cara saya Wahabi. Itu macam mana? Tetapi dengan keadaan sedar risiko, ada kemungkinan terpengaruh. Itu risiko dia. Sama juga kalau kita belajar dengan orang kafir, ada tak kemungkinan diselit-selitkan ideologi kufur pada pengajaran dia? Ada. So, saat itu kita kena vigilant lah, kena aware, kena hati-hati. Saya sendiri, ada guru-guru saya ketika saya belajar di Jordan, fahaman dia Wahabi. Tapi Alhamdulillah ketika itu saya dah boleh sikit beza-bezakan. Yang mana yang diajar betul, saya ambil lah. Yang mana saya tahu ini adalah pegangan Wahabi, saya tak terima. Tapi sebagai guru, tetap saya kena hormat dia. Bukan sebab fahaman Wahabi dia, tapi sebagai guru, kita hormat. Yang kita bimbang setengah orang, bila dah berguru, dia dah tak tahu beza. Itu yang kita bimbang. Kalau sampai macam itu, eloknya janganlah. Kalau ada pilihan, eloknya jangan. 1 minit lagi. Okey. Terus 1 minit lagi. Habis saya. Jadi setakat yang saya mampu, saya dah jawab soalan-soalan bertulis. Dan slide juga setakat yang saya mampu, saya telah sampaikan. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.